Selama ini mungkin kita kurang cakna tentang apa sebenarnya OPR ini, bagaimana ia boleh mempengaruhi dalam perbelanjaan kehidupan kita. Hari ini nak berbincang lebih lanjut, ini dia saya nak perkenalkan tetamu istimewa kita, Profesor Dr. Nur Azman Ali, pensyarah Putra Business School UPM. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Assalamualaikum Rina, terima kasih. Tak terlewat lagi nak cakap selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua, insyaAllah. Baik, ini kita nak sentuh tentang OPR yang naik lagi, memberi kebimbangan dan juga kerisauan dalam kalangan rakyat sendiri, terutamanya mereka yang menjadi peminjam dana daripada institusi perbankan. Tetapi sebelum kita nak cerita panjang lebar ni Prof, ada dalam kalangan kita yang mungkin kurang faham, kurang jelas apa sebenarnya OPR ni Prof. Kenapa ia dinaikkan lagi oleh BNM? Okey, terima kasih banyak Rina. Okey, tentang OPR itu sendiri. OPR ni adalah polisi ataupun keputusan yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia lah, yang dibuat keputusan oleh MPC tadi disebut, Monetary Policy Committee, Jabatan Kuasa Polisi Monetary Negara. Yeah. Jadi mereka ni di bawah Bank Negara Malaysia lah. So OPR ni adalah kadar yang ditetapkan oleh Bank Negara kepada bank-bank yang pastinya secara harian, sebab dia dipanggil overnight. Yeah. Secara harian akan memastikan mereka mencukupi dana untuk menguruskan operasi bank mereka setiap hari. So, jadi OPR ini ditetapkan oleh Bank Negara, pastinya peranan Bank Negara itu sendiri adalah untuk mengawal perjalanan bank-bank kat Malaysia ni. Yeah. Jadi secara langsung juga ia memberi kesan kepada orang ramai, sebab saya kira tak ada orang yang tak ada bank account. Okey, ataupun juga tak ada orang yang tidak membuat pinjaman. Yeah. So, jadi saya tak langsung OPR Polisi Bank Negara akan mempengaruhi pengoperasian bank-bank, dan secara langsung juga dia akan memberi kesan kepada orang ramai, khususnya sebagai peminjam dan juga orang yang menyimpan duit di bank. Itu secara mudahlah kenapa kita bercakap pasal OPR dan kesan kepada orang ramai ini. Sebenarnya kalau diikutkan, kenaikan 3% ini adalah kenaikan yang lama pada 4 tahun yang lalu sebelum berlakunya pandemik. Tetapi dalam tempoh pandemik itu sendiri, kita faham dalam keadaan ekonomi negara itu sendiri, ia diturunkan sehingga mencapai ada satu waktu itu 1.75%. Dan apabila berlaku kenaikan ini, kadang-kadang kita melihat Prof bahawa dalam kalangan peminjam itu sendiri kan, bila dah turun rasa seronok sebab kita tahu ada pengurangan dari segi nak bayar ansuran, installment rumah dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh itu juga mungkin kerana kurang bayaran ansuran itu, contohlah dalam 3-400 kurang, kita dah ada komitmen yang lain, kita tambah lagi kepada komitmen lain. Tapi bila dikembalikan semula kepada 3%, ramai pula yang merungut, ramai pula yang risau, mampu ke nak bayar ansuran tambahan 300 seperti 4 tahun lepas. Jadi bagaimana kita nak melihatkan kepada situasi ini Prof? Okey, terima kasih Rina. Okey, jadi kita nampak dengan jelas tujuan ataupun peranan OPR itu sendiri, iaitu untuk mengawal ekonomi negara. Okey. Jadi kita lihat pula pada asas ekonomi negara itu sendiri. Saya cuba mudahkanlah Rina. Iaitu ekonomi negara dipengaruhi oleh 3 pihak yang besarlah, yang utama iaitu pengguna ataupun orang ramai, yang kedua entiti perniagaan, dan yang ketiganya kerajaan. Okey, jadi Bank Negara memainkan peranan bagi pihak kerajaanlah di sini untuk memantau perjalanan ekonomi negara. Jadi antara faktor yang menjadi penentu kepada OPR ditetapkan adalah inflasi. Jadi kita balik kepada siapa adalah kalangan entiti ekonomi tadi, iaitu antara pengguna, orang ramai, yakni pengguna yang akan create demand atau permintaan, dan juga entiti perniagaan yang menjadi supplier, penawaran. Antara demand dan supply ini yang menentukan inflasi, akan menentukan inflasi. Jadi baru ni juga kita berbincang tentang inflasi makin meningkat dan sebagainya. Secara umumnya inflasi dari segi ekonomi adalah satu indikator yang baik. Okey, maknanya apabila inflasi meningkat, misalnya sekarang dalam 3.5, 3.7, menunjukkan perkembangan ekonomi yang baik dalam sesuatu masa. Jadi cumanya kerajaan, bank di sini, Bank Negara melalui OPR memain peranan untuk mengawal atau meredakan inflasi itu sendiri. Inflasi meningkat bila demand tinggi dan boleh kita katakan supply cuba mengikuti ataupun memenuhi demand tadi. So oleh kerana demand tinggi, inflasi makin naik. Jadi salah satu peranan OPR ni adalah untuk mengawal atau meredakan inflasi ini sendiri. Itu kita lihat secara langsunglah bagaimana peranan OPR kepada ekonomi
negara secara keseluruhannya. Okey, Prof, kita faham bahawa ianya adalah untuk mengawal inflasi itu sendiri. Tetapi kalau kita nak sentuh berkenaan dengan keputusan yang dilakukan oleh Bank Negara ini untuk menaikkan kembali kadar OPR ini semata-mata untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara itu berada dalam keadaan yang baik. Sejauh mana ia boleh memberi kesan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang berkenaan dengan kenaikan OPR ini? Okey, kenaikan OPR ni secara immediate lah, secara langsungnya akan terkesan kepada mereka yang membuat pinjaman. So, jadi obligasi membayar balik pinjaman ni adalah obligasi kita panggil legal obligation lah. Sebab ada kontrak perjanjian pinjaman dan sebagainya. Jadi secara langsung apabila OPR meningkat, kadar faedah meningkat dan amount bayaran balik meningkat. Pastinya dengan kedudukan kewangan sedia ada, sebahagian besar daripada pembelanjaan ataupun komitmen kewangan tu akan meningkat disebabkan OPR meningkat dan komitmen untuk bayar balik meningkat. Jadi dari segi kewangan individu akan menjadi semakin sempitlah, semakin berkurang dari segi kemampuan untuk berbelanja. Dan sebagainya. Itu antara kesan secara immediate lah, secara langsung. Itu kita nampak kesannya kepada pengguna sendiri kan. Tetapi bagaimana mungkin dalam situasi OPR yang naik ini, kita sebagai pengguna, bagaimana kita nak memanfaatkan situasi ini? Saya balik kepada pengurusan kewangan peribadi. Dari segi pengurusan kewangan peribadi ni secara umumnya ada kita sebagai individu dengan pendapatan yang kita ada beberapa pilihan bagaimana untuk menguruskan kewangan kita. Pada saya yang pertama sekali kena pastikan kita cukup untuk bayar yang kita katakan tadi obligasi komitmen tadi. Sebab itu ada masalah legal, itu ada masalah perundangan. Jadi kalau kita tak bayar dan sebagainya, harta aset boleh dirampas sebagai cagaran dan sebagainya. Ataupun kita boleh ada masalah dengan secrecy dan sebagainya kan. Jadi obligasi pertama dengan pendapatan kita ada, kita kena pastikan yang kita mampu bayar balik pinjaman kita. Yang kedua, perbelanjaan. Yang kedua, dengan pendapatan kita ada, kita berbelanja. So pembelanjaan ini juga ada dua kategori. Pembelanjaan asas, ini kita memang tak boleh tak belanjalah. Makannya, sekarang ni transportation pun dah jadi asas. Mobile phone pun ataupun kredit pun dah jadi dipanggil necessity. So ini kena ada diperuntukkan. So jadi itu pembelanjaan yang kita panggil wajib lah. Kena ada dalam pengurusan kewangan. Dan perbelanjaan yang kedua tadi saya katakan tadi, selain daripada yang asas adalah pembelanjaan, saya tak nak guna perkataan mewah lah. Perkataan beyond ataupun melebihi daripada yang asas. Misalan kita nak bercuti. Misalan kita nak makan, instead of makan kat gerai restoran, kita nak makan dekat restoran mewah, hotel misalan. Dah kena potong tu semua? Itu jadi kita kena buat adjustment lah. Antara yang asas dengan yang melebihi yang asas tadi. Jadi saya dan yang keempat dari segi pengurusan kewangan peribadi adalah saving. Jangan lupa yang keempat ni. Jadi soalan Rina kepada bagaimana kita memanfaatkan, saya ambil dua pendekatan yang mudah lah. Yang pertama, mengawal perbelanjaan. Bila OPR makin meningkat, obligasi komitmen kewangan tadi, bayar balik pinjaman dah makin tinggi, pastinya kita akan menyemak semula cara kita berbelanja lah. Yang asas tak boleh tak belanja, yang melebihi yang asas tu boleh kita buat adjustment. Mungkin saya tak perlu sebutlah jenama-jenama yang tak perlu tahu. Sendiri tahu, Prof. Coffee still coffee kan kita kan. Yang kedua adalah jangan lupa saving. Cuba saya upaya allocatekan untuk simpanan. Simpanan ada beberapa cara, sama simpanan secara volunteer, iaitu kita simpan sendiri. Dalam bukan bawah bantal lah. Simpan, make sure kita ada simpanan dalam keadaan terdesak, emergency kita ada. Ataupun simpanan dalam di bank, fixed deposit dan sebagainya. Ataupun simpanan semasa dalam tabung, dipanggil fund lah, tabung haji dan sebagainya. Jadi 4 perkara ni setiap individu kena boleh menguruskan. Jadi kesan daripada OPR, kita balik pada kesan pada OPR, pastinya portion yang pertama tadi,
akan meningkat sedikit sebanyak sebab OPR tadi. Yeah. Yang kedua, yang wajib tak boleh di-adjust lagi. Yeah. Dan antara yang boleh adjust ada dua lagi. Kita boleh adjust ataupun kita boleh lakukan sesuatu. Pembelanjaan melebihi yang asas dan juga saving kita. Make sure kita, sebab alhamdulillah sekarang ekonomi semakin baik. InsyaAllah. 2-3 tahun akan datang kita tak pasti sebab satu pengajaran yang baik daripada COVID-19, pengajaran kepada semualah, kepada individu, kepada perniagaan, kepada negara sendiri. Banyak. Sebab tu bila OPR digunakan untuk mengawal ataupun memantau situasi COVID-19 tu, sehingga OPR direndahkan dan sebagainya. Saya ingat itulah peranan utama kerajaan untuk memantau atau memastikan ekonomi negara stabil dan alhamdulillah semakin baik dan pastikan keadaan insya-Allah lah semakin baik selepas ni. Kita juga mengharapkan sebegitu, Prof. Dan pastinya kerana isu ini masih lagi hangat dibincangkan, baru 2-3 hari disebutkan tentang kenaikan. Dan hari ini di Cosmo, rakyat terbeban OPR naik. Kenaikan ini boleh dikatakan kali kelima dan beri kesan terhadap peminjam, terutama B40 dan M40. Ini kita tak boleh nafikan. Kalau M40 terkesan, apatah lagi B40, Prof. Bagaimana Prof melihat isu ini? Sejauh mana kesan ini akan memberi impak yang mendalam kepada B40 maupun M40? Okey. Saya balik kepada yang saya katakan tadi. So obligasi, komitmen, kontrak pinjaman dan sebagainya itu sebab kita dah sign, kita dah ambil manfaat daripada misalnya kita ambil pinjaman perumahan. Kita pernah ada rumah dah pun, kita ambil pinjaman kenderaan. Kita dah ada kenderaan pun. Jadi terbeban tu oleh kerana faktor ini pastinya sebab dalam kerajaan mengawal OPR ini, kerajaan bukan hanya melihat kepada individu. Kerajaan melihat kepada keseluruhan ekonomi negara. Kepada perniagaan, kepada polisi-polisi kerajaan yang lain. Kerajaan kena buat infrastruktur, kerajaan kena beri perkhidmatan kepada rakyat dan sebagainya. Semuanya adalah sebahagian daripada aktiviti ekonomi negara dan Bank Negara melalui OPR, melalui polisi-polisi kewangan yang lain ini memastikan keadaan ekonomi secara keseluruhannya berada dalam keadaan baik. Pastinya tidak berniat untuk membebankan rakyat. So, saya balik kepada satu konsep yang Bank Negara gunakan, iaitu risiko. Konsep risiko. Dan alhamdulillah sebab COVID-19 saya rasa semua orang faham maksud risiko. Bila kita ada mas sejahtera, kita akan tengok risk status kita, status risiko kita tinggi, rendah dan sebagainya. Itu satu pengajaran yang baik daripada COVID-19. Semua orang boleh cerita pasal risiko, faham risiko dan apa kena buat bila menghadapi risiko. Jadi dalam keadaan ini juga antara tujuan kerajaan menaikkan OPR adalah untuk mengawal risiko pembelanjaan atau risiko pinjaman kewangan. Jadi hopefully dengan apa yang kerajaan lakukan ini, pastinya saya yakin tidak berniat untuk membebankan rakyat, tapi memang ada kesan kepada rakyat dan kerajaan melihat keadaan ekonomi keseluruhannya dan rakyat kena faham tentang masuk risiko. Antaranya adalah pada masa ini jangan buat pinjaman baru. Jangan tambah lagi pinjaman dalam tempoh masa ini. Uruskan pinjaman yang ada. Yang ada tu uruskan dengan baik. Dan juga ada juga kaedah. Boleh pergi ke bank, dipanggil kalau betul-betul perlu buat adjustment kepada bayaran balik, dipanggil reschedule. Boleh ya? Boleh. Mana-mana bank beri peluang untuk memastikan kita mampu bayar dan akhirnya kita dapat juga manfaat apa yang sepatutnya kita dapat sebagai rakyat biasa. InsyaAllah. Dan pastinya saya kira perbincangan ini akan membawa kepada pencerahan lah dalam kalangan pengguna sendiri yang pastinya mereka ni terdiri daripada peminjam-peminjam dari segi peminjaman peribadi ataupun perumahan. Apa yang perlu dilakukan, kena kawal perbelanjaan. Betul. Yang asas itu lebih penting. Dan yang kedua, dari segi simpanan, tingkatkan simpanan ya Prof. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kita nak ucapkan kepada Profesor Dr. Nur Azman Ali, pensyarah Putra Business School UPM. Lepas ini naik lagi ke Prof? Agaknya OPR? Tengok pada situasi ekonomi. Sebab ada indikator ekonomi semakin baik. Khususnya daripada situasi ekonomi luar negara, misalnya kesan daripada China dan sebagainya. Dan juga kerajaan juga ingin mengawal kejatuhan
mata wang ringgit sendiri. Okey, bila Prof sebut tentang mata wang ini, kita nak bawakan sedikitlah kadar pertukaran wang asing di mana berbanding ringgit Malaysia, iaitu $1 Amerika Syarikat bersama dengan RM4.45, $1 Singapura RM3.35, RM100 Indonesia 0.03 sen, 100 baht Thai RM13.18, 100 won Korea bersamaan dengan 34 sen. Dan harga emas kini emas per gram 916, harga semasanya 292.95 sen, dan emas 999 RM319.50. Itu yang boleh kami berikan kepada anda ketika ini. Yang paling penting, kawal perbelanjaan, fokuskan kepada perbelanjaan asas dan pastikan simpanan itu. Kalau boleh, tingkatkan simpanan anda. Terima kasih sekali lagi, Prof.